Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmat, dengan iradat, dengan hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi pinjam nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lagi diberi pinjam nikmat masa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini, majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang didoakan oleh para malaikat untuk kita semua. InsyaAllah, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian, semoga dengan perkongsian pada malam ini kita dapat sedikit manfaat. Sama-sama kita kongsikan sedikit sebanyak manfaat yang kita dapat, insya-Allah. Alhamdulillah, malam ini merupakan malam yang kedua kuliah saya selepas daripada PKP. PKP, PKPB, macam-macam PKPK dah kita ni ya. InsyaAllah kita teruskan dalam muka surat 12. Paragraf yang ketiga. Ya, muka surat 12, paragraf yang ketiga. Ini berkaitan, kita masih lagi di dalam subtopik ilmu yang fardu kifayah dan yang haram dipelajari. Ya, kita membicarakan berkaitan dengan ilmu-ilmu di mana sebelum ini kita bicarakan berkaitan dengan ilmu fardu ain. Kita bicarakan berkaitan dengan ilmu fardu kifayah. Dan juga kita bicarakan berkaitan dengan ilmu yang haram kita pelajari. Ya? Topik pada malam ini membincangkan berkaitan ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari. Minggu sebelum ini, 2 minggu sebelum ini, kita bicarakan berkaitan yang haram kita pelajari, tapi tak sempat habis. Satu paragraf dia kita baca sebelum ini. Ya. Hari ini kita sambung lagi. Dia berkaitan dengan ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari. Ilmu yang wajib kita pelajari berkaitan dengan fardu ain dianalogikan dengan makanan. Ya, seolah-olah ya, ilmu yang wajib kita belajar, ia dianalogikan dengan makanan. Ia menjadi satu keperluan yang pasti, tidak dapat tidak seseorang itu bila hidup mesti kena makan. Samalah ilmu yang berkaitan dengan fardu ain, wajib kita pelajari. Manakala berkaitan dengan ilmu fardu kifayah pula dianalogikan sebagai ubat. Ya, mana ada kadang-kala kita perlukan ubat ini. Waktu kita sakit, kita perlukan ubat. Ya? Itu dianalogikan sebagai fardu kifayah. Manakala ilmu-ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dianalogikan sebagai perkara-perkara yang menimbulkan penyakit. Ya? Dianalogikan sebagai perkara-perkara yang mudarat, yang menimbulkan penyakit. Ilmu-ilmu beginilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita mempelajarinya. Kita sambung berkaitan dengan tajuk tersebut ya. Dalam paragraf 3. Contoh yang disebut sebelum ini ialah berkaitan dengan ilmu bintang. Kerana ilmu bintang ini memberi mudarat dan juga tidak memberi manfaat kepada kita.
belajar ilmu bintang yang telah kita bahaskan sebelum ini dengan panjang lebar berkaitan dengan bintang 12, ya, ahli nujum dan sebagainya, ya. Ya, kita nak tahu kita, anak kita, lelaki ke perempuan ke, ataupun bakal jodoh kita, ada jodoh lagi ke, tak ada jodoh ke, cukup dengan satu jodoh ke, contohnya, ya. Ilmu-ilmu yang macam ni diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung. Dan bermula daripada qada Allah Ta'ala dan qadarnya itu tidak dapat. Belajar ilmu nujum macam mana pun, ya, kita belajar ilmu nujum contohnya untuk jauhkan kita, supaya kita berwaspada dan jauhkan kita daripada perkara-perkara yang kita tak nak. Contoh, ya, kita tak nak perkara-perkara yang buruk berlaku. Kita buat ramalan contohnya. Ya, buat ramalan, kita carilah ahli nujum ke siapa ke, tilik nasib dan sebagainya. Tengok si Mamat ni, aku tengok kau 5 tahun akan datang ini hidup dalam keadaan susah contohnya. Jadi daripada sekarang ini, lepas daripada dia jumpa ahli nujum tadi, dia cuba elakkan daripada berlaku kesusahan ke atas dirinya. Tapi dalam kitab ini sebut berkaitan dengan lari daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ini confirm tak boleh lari. Kitab kita sebut ini kitab Ta'limul Muta'allim fi Tariqit Ta'allumi. Ya, kitab pelita penuntut ni sebut kata, dan bermula lari daripada qada Allah Ta'ala dan qadarnya itu tidak dapat. Tak boleh nak lari daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa dia qada dan qadar Allah? Ya. Qada dan qadar Allah ini merupakan rukun iman. Yang kita sebut rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Antaranya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud qada dan apa maksud qadar yang kita faham? Ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik sekalian. Kenapa boleh berlaku? Ya, kenapa boleh berlaku rasa kecewa dalam diri? Kenapa kita rasa mengeluh dalam diri bila kita ditimpa sesuatu musibah? Ya, bila ahli keluarga kita meninggal, bila kita ditimpa kesusahan, kita mengeluh. Kita rasa tak tenang. Kenapa ini berlaku? Kenapa ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian, perkara ini berlaku di dalam kehidupan kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan rukun iman, antaranya percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kurang keimanan, keyakinan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan rasa resah gelisah. Kita akan rasa susah hati. Kenapa kita tidak menerima segala musibah itu sebagai salah satu cara Allah Subhanahu wa taala nak menganugerahkan kita keimanan yang lebih kental. Sebab bila kita menerima musibah dalam keadaan sabar, kita akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak sabar sekiranya qada dan qadar tidak ada di dalam diri? Macam mana kita nak sabar sekiranya kita tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita nak rasa bersyukur? Bagaimana kita nak rasa sabar dengan segala musibah Allah Subhanahu wa taala? Qada, apa maksud qada? Yang kita tahu qada ini qada hajat. Ya? Qada hajat, kita tahulah qada hajat ni kat mana? Pergi toilet. Toilet. Ya, toilet. Qada hajat yang kita tahu. Qada ini ialah merupakan
apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu pengetahuan Allah. Qada. Apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu pengetahuan Allah, sama ada Allah Subhanahu wa taala nak menghidupkan ataupun Allah Subhanahu wa taala nak menjadikan, ataupun Allah Subhanahu wa taala nak apa sahaja, ya, di dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, itu qada. Contoh, Allah Subhanahu wa taala nak menjadikan bumi. Contoh. Bila? Allah Taala nak menjadikan bumi. Dalam qada Allah Subhanahu wa taala ada, ya, dalam qada Allah itu ada ditentukan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala nak menjadikan bumi dan kiamat. Bila? Bila jadi kita tak tahu, bila kiamat kita tak tahu. Okey, mungkin tak jelas lagi. Satu lagi kita bagi contoh. Allah nak jadikan qada. Dalam qada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala nak jadikan satu virus. Ini dekat dengan kita ni. Nak jadikan satu virus yang menyebabkan kematian manusia pada masa tertentu. Virus itu yang dinamakan sebagai COVID-19. Dah ada dalam qada Allah Subhanahu wa taala mewujudkan, mengadakan dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, adanya virus COVID-19. Tapi bila berlaku COVID-19 itu adalah qadar Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham, ya? Qada ada penyakit COVID-19 itu bila berlaku, tarikh berlaku penyakit virus COVID-19 tadi, bila? Tahun 2020 contohnya, maka itu dinamakan sebagai qadar. Virus ada, bila tak tahu, bila berlaku, itu qadar. Bila muda, bila habis, itu adalah merupakan qadar yang ditentukan, ya, sejak azali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat lagi, satu contoh nak bagi. Contoh lagi kita bagi, ya. Yalah, sebab kena ada contoh baru faham, kan. Kita belajar matematik ke apa ke, formula semua sekali itu merupakan antara cara untuk kita memahami. Okey. Contoh. Mamat. Mamat. Nasib lah, ya. Muhammad. Sedap sikit nama. Muhammad dalam qada Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Muhammad bin Muhammad, contoh, ya. Muhammad dakhala in. Contoh. Nama dia Muhammad bin Muhammad dakhala in. Contoh. Okey. Kita terfikir tak nama tadi? Muhammad dakhala in. Contoh, ya. Fikir tak terfikir langsung, ya. Contoh, saya kata contoh. Dalam qada Allah ada manusia akan dilahirkan Muhammad dakhala in tadi. Contoh. Ada dalam pengetahuan Allah, dalam qada Allah. Tapi bila? Kita tak jumpa lagi, kan? Daripada dulu sampai sekarang tak jumpa lagi, kan? Ya? Mungkin, ya, ditakdirkan pada tahun 2050 lahirlah dan nama orang Muhammad dakhala in bin. Contoh. Maka lahir pada 2050 itu merupakan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan qadar Allah itu berapa lama hidup? Sampai bila mati, meninggal? Itu adalah merupakan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa yang diqadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diqadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tak boleh lari. Confirm akan berlaku. Ya, confirm akan berlaku berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut, ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah, ya,
aku ciptakan setiap sesuatu itu dengan kadarnya. Nak tak nak kita kena terima lah. Kalau ikut kita nak hidup selama-lamanya. Tapi Allah sebut, ya, Allah sebut bahawasanya aku ciptakan setiap sesuatu itu ada kadarnya, ada ketentuannya, ada tahap-tahapnya. Sampai berapa umur kita? Mungkin sampai 30. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin sampai 40. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin sampai 50. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu merupakan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada kita hidup. Bila? Daripada bila sampai bila? Itu merupakan qadar Allah Subhanahu wa taala yang Allah qadarkan sejak azali lagi sampai bila kita hidup. Ya, sempat ke kita nak beraya 30 hari bulan, 31 bulan nanti? Kan? Belum tentu. Qadarnya hiduplah sekarang, tapi qadarnya sampai ke tak 31. Mungkin 30. Mungkin malam 31 tak sempat nak takbir raya. Walaupun diumumkan boleh solat raya mana-mana sahaja dalam negeri 9. Kan? Tu dia. Konok kita, ya. Boleh faham ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik sekalian berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar nuju macam mana pun qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala memang tidak boleh elak. Ya, dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali lagi. Maka sayugia bagi tiap-tiap orang Islam bahawa maka sebagai seorang Islam tak dapat tidak, ya, kita perlu bila dalam situasi ini, dalam situasi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh elak ini, maka sebagai seorang Islam perlu berpegang dengan cara Islam bagaimana kita nak berhadapan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ini. Apa yang disebut dalam ini? Maka sayudia bagi tiap-tiap orang Islam bahawa mengejar ia pada sekalian waktunya. Dengan dia tuntut, dia minta, disarankan. Perlu kita buat sebagai seorang Islam, apa yang perlu kita buat bila mana kita berhadapan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Memang kena isteri meninggal, esok nak raya isteri meninggal malam ni. Apa kita rasa? Anak-anak pula tak balik. Sebab lepas daripada perintah berkurungan itu, balik dah seminggu. Jadi cuti raya tak balik sebab dekat sangat. Isteri kita meninggal, pagi esok kita takbir seorang-seorang. Macam mana agak situasi ni? Jadi Islam mengajar bagaimana cara kita berhadapan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak lupa, supaya keyakinan, keimanan kita, akidah kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Ya, tunjuk atas itu bukan bermakna Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ya, tidak. Ya. Allah tidak berada di atas, tidak berada di mana-mana. Ya, tidak memerlukan tempat. Itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau memerlukan tempat, maka ia adalah makhluk. Itu sebagai syarat Allah Subhanahu wa taala yang esa sahaja, ya. Menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tersalah faham. Jangan pula kita ajar anak kita Allah ada ke atas langit. Ya, itu silap. Maka seharusnya bagi tiap-tiap orang Islam itu bahawa mengejar ia pada sekalian waktunya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fadhkuruni adkurkum. Sebutlah namaku. Aku akan ingat kamu. Ingatlah pada aku pada bila-bila masa saja aku akan ingat. Tidak lain dan tidak bukan bila kita makhluk yang menghendaki Allah Subhanahu wa taala, yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang confirm kita ini bersifat dengan sifat yang lemah, tidak lain tidak bukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala kita berpegang. Maka kita diminta supaya senantiasa fadhkuruni azkurkum. Sebutlah nama aku akan ingat engkau. Bila kita sebut Allah Subhanahu wa taala,
senantiasa menjadi zikir, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melupakan kita. Samalah analoginya. Kalau kita diserang anjing, ya, kita diserang anjing, pada siapa kita nak minta tolong? Kalau kita diserang anjing, jogging ini, jogging kat taman ini, ya, sampai satu rumah, beware of dog. Ya, anjing itu lompat pagar, kita diserang anjing. Pada siapa kita nak berharap? Mesti kita cari Tuhan, kan? Tuhan kata, "Ai!" Bunyi suara Tuhan pun menggigil anjing. Begitulah juga dengan kita. Bila kita ada masalah, kita ada apa sahaja, dengan siapa kita perlu rujuk? Pada siapa kita perlu panggil? Pada siapa kita sebut? Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kembali. Itulah analogi ringkas. Mudah faham, ya? Nak suruh mudah faham. Ya, bila kita ada apa sahaja, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta dengan manusia, itu adalah merupakan perantaraan, wasilah. Tapi harapan, ya, keyakinan pada Allah. Minta dengan manusia belum tentu. Sebab manusia juga lemah. Minta dengan DO belum tentu dapat tanah. Minta nak pindah sana sini dengan kawan kita, pengarah ke itu ini, Datuk Datin ke, belum tentu lagi. Nak masuk sana sini belum tentu. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Saya nak pindah daripada Politeknik Ibrahim Sultan ke Politeknik Nilai. Ya. 3 tahun duduk kat Politeknik Ibrahim Sultan, isteri saya minta. Tolong minta, suami buat tak tahu je. Tolong minta nak pindah sini. Ya. Cukup 3 tahun, saya sendiri panjat kat Putrajaya dengan suratnya berjaya sampai 7 muka surat, buat rayuan. Ya. Berharap pada Allah Subhanahu wa taala, bolehlah pindah. Ya, bukan senang. Maknanya di samping kita berusaha dan berikhtiar, harap pada Allah Subhanahu wa taala. Doa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal, duit. Ya, duit. Bukan do it. D-U-I-T. Duit. Doa, usaha, ikhtiar, baru tawakal. Baru jadi. Kita ada usaha, belum tentu. Ada tawakal, belum tentu. Doa ada, belum tentu. Dah harap saja. Ya, orang tua kata kalau harap-harap tertiarap. Ya, pendek kata gitu. Tak jadi apa. Tu. Biar ada doa, usaha, ikhtiar, tawakal, duit. Ada duit, semua jadi. Ada RA, belum tentu. Okey, kita teruskan. Yang pertama, menyebut nama Allah. Ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah. Sedekah ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian. Sedekah juga boleh menjadi satu perkara yang merubahkan qada dan qadar Allah. Ya, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qadar kena, tapi perubahan itu dalam bentuk mana kena? Ni. Itu kita yakin. Tadi kita sebut tak boleh berlaku perubahan. Ya, kena tetap kena, tapi bentuk mana kena? Banyak ke sikit? Itu. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang baik itu sedekah. Kita tak ada duit, senyum. Ya, senyum itu satu sedekah. Duit tak ada, kita apa-apa ke dana, senyum. Ada musibah, senyum, sabar. Ya. Keuntungan buat sedekah ini ada untuk orang lain untung, ada untuk kita untung. Sedekah. Kalau kita bagi, orang lain dapat nikmat yang kita tolong sampaikan. Ya.
Dan apa yang kita dapat? Ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Konsep dalam Islam memberi. Waktu kita kaya ataupun miskin, kita bagi. Konsep dalam Islam memberi, makin bertambah. Tak sama konsep yang kita fahami dunia sekarang ini. Manusia sekarang ini kalau bagi, habis. Kan? Tak sama. Manusia sekarang ini faham konsep kalau bagi, habis. Dalam Islam konsep kalau bagi makin bertambah. Tengok zakat. Apa definisi zakat? Az-ziyadah wan numu. Bertambah, berkembang. Zakat takkan kita bagi. Kita bagi zakat. Zakat harta ke, zakat pendapatan ke, zakat kurma ke, zakat durian ada. Kita bagi zakat. Bila kita bagi zakat, an-numu wa ziyadah. Apa yang dapat? Rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, keberkatan. Keberkatan itu yang paling penting. Banyak harta tak berkat, tak tahu ke mana. Tak ada manfaat. Sikit harta kalau berkat, dia akan jadi manfaat. Yang mana kita nak? Nak manfaat ke nak mudarat? Confirm kita nak manfaat. Bila nak manfaat, apa perlu kita buat? Ikutlah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah akan mendapat manfaat. Yakinlah dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, baru dapat manfaat. Tuhan bagi ujian kepada kita, musibah dan sebagainya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maknanya kita mampu. Yakinlah pada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Bila kita diamanahkan sesuatu perkara, yakin. Di samping keyakinan itu, kita kena berharap, berusaha, berikhtiar, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tak tahu apa pun nak buat. Tapi bila kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama kita, idea akan datang. Betul. Tak tahu apa nak buat. Zero. Tapi bila kita serah pada Allah, step yang pertama, idea akan datang. Mungkin idea akan datang dengan cara berfikir. Mungkin idea akan datang bila tengok orang lain buat, kita akan nampak, oh, manfaatnya begini. Oh, caranya begini. Aku boleh tiru. Mungkin kita tengok orang. Kalau kita tengok binatang, mungkin manfaat ada pada binatang. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ada manfaat. Tapi bagaimana cara kita berfikir? Masalah kita yang menjadi masalah. Sebab banyak kita berfikir kepada perkara negatif, tidak kepada perkara positif. Kalau kita fikir perkara positif, dia akan jadi baik. Kalau kita fikir perkara positif, dia akan jadi baik. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan dalam hadis kursi sebut, ya, Allah senantiasa bersama dengan apa yang disangkakan oleh hamba-Nya. Hamba-Ku. Dalam hadis kursi. Bukan hadis nabawi, hadis kursi. Tapi kalau kita bersifat dengan negatif ataupun suuzon, jadi masalah. Setiap perkara akan jadi masalah. Kita prejudis awal-awal lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita dapat? Kalau kita prejudis dengan Allah, nak compare dengan hadis yang kursi tadi, yang Allah sebut, aku senantiasa berada di samping seperti mana yang hamba aku sangkakan kepada aku. Kalau kita prejudis, apa akan jadi? Kita jadi prejudis lah kan? Jadi benda yang tak elok lah. Kalau kita husnuzan, positive thinking, benda baiklah akan jadi. Itulah sebab kita kena ada sifat mahmudah. Bila kita ada sifat mahmudah, di mana sahaja kita berada, kita akan selamat. Bila kita ada sifat mahmudah, di mana sahaja kita berada, kita akan bahagia. Kalau ada sifat mahmudah. Penting. Ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik sekalian, ya. Kita tengok sifat mahmudah ala kecilnya. Tapi di sebalik itu ada kebahagiaan.
ada kebaikan. Okey, kita teruskan. Sedekah-sedekah. Ya. Ittaqun nar walau bisyikki tamrin. Takutlah kepada api neraka walaupun dengan secebis. Ya? Tamar. Maknanya kita bagi sedekah. Nak buka puasa. Tak ada makanan. Ada tamar. Ada tamar 5 orang pula. Nah, cubitlah sikit seorang bagi. Takutlah dengan bakaran api neraka walaupun dengan kita menyumbang, bersedekah, memberi makan kepada orang lain walaupun dengan secubit tamar. Maknanya kita disarankan untuk bersedekah walaupun sedikit. Nak tunggu kita kaya nak bagi sedekah? Belum tentu. Sebab sedekah ini perlu diamalkan. Bermula daripada sedikit. Perlu biasakan sedekah ini. Kalau kita tak biasakan sedekah, nak tunggu ikhlas baru kita bagi sedekah? No way. Belum tentu. Kalau kita bagi daripada sedikit, daripada 10 sen masuk tabung hari Jumaat, ting 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 ting, lama-lama dia akan tukar 50 sen, ting 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 ting, tandas nilai 50 sen. Ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik sekalian, ya. Kita tak rasa malu ke? Masuklah yang tak bunyi. Lain maknanya sedekah ini perlu dilatih, ya. Baru dia akan sampai ke tahap ikhlas. Mula daripada sedikit, ya. Mula daripada sedikit. Baru akan ada sifat ikhlas. Baca Quran dan sedekah-sedekah yang menolakkan sekalian bala-bala. Sedekah ini boleh menolak bala. Manfaat sedekah di sini kita dapat lihat 2 benda. Bila bagi sedekah, 1, Allah tambah rezeki kepada kita. Ya, konsep Islam. Bagi sedekah, Allah akan tambah. 1. Yang kedua, manfaat sedekah ini menolak bala. Boleh tolak bala. Ya, boleh tolak bala. Maknanya tak rugi, ya. Kita dapat 2 benda. Mungkin dengan sebab kita bagi zakat kepada pencuri, contoh, ya. Mungkin dengan sebab kita bagi zakat kepada pencuri ataupun kita bagi derma kepada pencuri, pencuri itu insaf. Bila insaf, tidak akan berlaku pecah rumah dalam kawasan taman kita. Pecah rumah adalah sebahagian daripada bala dan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Itulah ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian, ya. Allahu Rabbi. Susah kita, ya. Nak buat benda yang baik itu susah. Ya. Tapi kita kena mula daripada awal, sedikit demi sedikit. Kena biasakan benda yang baik, ya. Biasakan benda yang baik. Betulkan, biasakan benda yang baik, insya-Allah dia akan menjadi darah daging di dalam kehidupan kita. Ya, kalau biasakan benda yang buruk, lama-lama jadi darah daging, susah, ya. Okey. Sedekah yang menolakkan sekalian daripada bala-bala dan memohon ia akan Allah Ta'ala akan maaf dan afiat pada dunia dan akhirat. Ingat Allah, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyampaikan sedekah ataupun memberi sedekah dan juga memohon ia akan Allah Ta'ala akan maaf dan afiat. Mohon, minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beristighfar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga minta supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi afiat kepada kita, kesihatan kepada kita. Siapa yang solat, dia yang berdoa. Bila? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu 'anni. Duduk antara 2 sujud. Ini antaranya. Doa yang kita baca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Angkatkan darjat kita.
Wa'afini, wa'fu anni. Wa'afini, minta ampun, ampun. Supaya Allah Subhanahu wa taala ampuni kita. Wa'afini, afiatkan kita. Bagi kesihatan kepada kita. Wa'fu anni, ampunkan diri kita. Berapa kali kita minta? Maknanya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam solat kita, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian, kita kadang-kadang terfikir, kenapa solat kita tidak diterima? Kenapa solat kita ini tidak memberi manfaat kepada kita? Solat tapi mencuri. Contoh. Solat tapi membawang. Solat tapi itu ini. Kenapa? Sedangkan as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ini dapat mencegah fahsya dan munkar. Kena tengok daripada awal lagi. Bagaimana kita mendirikan solat, bagaimana kita mengambil wuduk, bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketelusan kita waktu menunaikan solat. Ada tak sifat-sifat yang perlu ada di dalam solat? Ada tak sifat takhusyu'an? Ada tak sifat tadarruan? Ada tak sifat targhaban? Ada tak sifat tazallulan waktu kita solat? Kalau sifat-sifat yang saya sebutkan tadi, sebahagiannya, macam mana nak wujud tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Kita kadang-kadang solat dalam keadaan sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian kitab membicarakan solat dalam keadaan ni pun sebahagiannya kita membicarakan kita sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang nak tumbuk macam mana? Mari. Sorry. Contoh ya. Contoh. Jadi situasi ni ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian, macam mana nak boleh jadi as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Kalau kita tidak ada sifat targhaban, tazallulan, takhusyu'an, tadarruan dalam menunaikan solat. Pak Adi pun menipu. Kan? Contoh. Kenapa boleh berlaku begitu? Kita kena tengok nilai balik sejauh manakah kualiti solat kita. Mungkin kita berkuantiti solat tapi kualiti tidak ada. Kuantiti bukan main solat lepas sunat, lepas sunat. Tapi kualiti mana? Kesan tak ada. Bila tidak ada kualiti, maka kesannya tidak ada. Walaupun berkuantiti. Sama lah juga dengan puasa. Kalau kita tidak ikut sebagaimana disyaratkan oleh Imam Ghazali dalam puasa, 6 perkara yang digarapkan oleh Imam Ghazali dalam puasa, macam mana nak memberi kesan puasa kita itu kepada ibadah kita, kepada kehidupan seharian kita? Macam mana nak membentuk, membina peribadi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah, sebagai khalifah? Tak ada, tak wujud. Tak tercapai ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian. Kita teruskan. Dan manfaat dan afiat pada dunia dan akhirat, supaya memelihara dia oleh Allah Ta'ala daripada bala-bala dan penyakit-penyakit. Kita minta tidak lain dan tidak bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menghindarkan. Qada, qadar, confirm ada, tapi bagaimana? Banyak ke sikit. Mungkin dengan sebab kita memberi sedekah dengan ikhlasnya, COVID-19 dah sampai kat pintu rumah kita. You turn balik. Contoh. Dengan sebab kita bersedekah. COVID-19 sampai pintu kita dah. Tang ketuk pintu. Tapi pusing balik. Itu yang kita nak kan? Hanya pada Allah Subhanahu wa taala kita berserah. Tidak ada pada yang lain, ya? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu nak cari ahli nujum. Ya, tak perlu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ya. Yakinlah. Ayat 1000 dinar panggil kan? Ayat 1000 dinar. Memang kehidupan ini Allah tentukan ujian. Allah tentukan ujian di dalam kehidupan kita. Tak lain dan tidak bukan. Ya?
Jadi kita kena hadapi dengan keyakinan rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sikit lagi. Dua baris lagi. Nak habiskan dua baris ini, kita habiskan kat situ ya. Memelihara dia oleh Allah Ta'ala daripada bala-bala dan penyakit-penyakit. Kerana orang yang direzekikan dia dengan boleh berdoa itu, tiada diharamkan dia daripada perkenannya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya dalam ini sebut kata, kalaulah direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk seseorang itu mampu berdoa, yakinlah doa itu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Doalah pada aku akan perkenankan. Allah, aku solat hajat dah 5 tahun. Tak ada apa pun. Ada pengalaman. Aku solat hajat 5 tahun. Tak ada apa pun. 10 tahun daripada awal kahwin sampai sekarang. Solat hajat, nak murahkan rezeki. Masih lagi naik motor Honda. Kau dah berapa pam contohnya. Ya, lainlah Honda Civic. Motor Honda. Lain kan? Lampu bulat. Okey. Lain. Walau bagaimanapun bila Allah sebut ud'uni astajib lakum, doalah pada aku akan makbulkan bila itu adalah qadar Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham? Kaitlah balik qadar tadi ya. Bila itu adalah qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bagi bila Allah Subhanahu wa taala nak bagi, bukan Allah bagi waktu kita nak. Kalau Allah bagi waktu kita nak, minta doa dapat apa kita rasa? Aku ke Tuhan? Kan jadi penyakit lain dah. Jadi penyakit riak. Tak apa, aku doakan. Jadi penyakit riak pula kita. Maknanya sebahagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran tadi, Allah tangguhkan makbul doa kita. Mungkin. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Nak yang mana? Kalau tidak di dunia, di akhirat. Nak yang mana? Nak dua-dua? InsyaAllah ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian ya. Semoga dengan perkongsian pada malam ini, Allah merealisasikan apa yang kita minta. Allah menjauhkan segala bala daripada kita dan mendekatkan kebahagiaan, keberkatan, kebaikan, segala rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya. Mohon maaf dengan kekurangan. Terima kasih dengan perhatian. Kita sudahi dengan membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.